Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita melafazkan syukur banyak-banyak pada Allah kerana Allah berikan peluang dan kesempatan sehinggalah kita dapat berada pada hari ini, tanggal yang ke-14 daripada bulan Sya'ban. Itu separuh daripada bulan Sya'ban, dan malam ni adalah malam nisfu Sya'ban. Ni hari yang barakah, bulan yang baik, yang kita akan penuhkan waktu-waktu ini dengan ibadah dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana bulan-bulan ini adalah bulan diberkati oleh Allah sebab doanya Nabi SAW. Jadi sebelum kita baca ringkasan sirah Nurul Yaqin, iaitu berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW, sempena dengan beradanya kita pada bulan Sya'ban. Hari ini pertengahan bulan Sya'ban. Ibu-ibu sekalian, bulan Sya'ban, bulan Rejab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ni bulan yang berkat. Dan bulan-bulan ini antara bulan yang Allah berikan kemuliaan pada Nabi SAW. Bulan-bulan ni Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan Rejab, kita dengar peristiwa Isra' wal Mi'raj yang berlaku kepada Rasulullah SAW, ni satu kemuliaan besar. Allah jemput Nabi daripada Mekah ke Palestin naik ke langit untuk bertemu dengan Allah, diberikan hadiah solat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada seorang Nabi pun yang dapat mencantum melainkan Nabi kita Muhammad SAW seorang. Ni mulianya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk bulan Sya'ban pun diberikan lagi pelbagai kemuliaan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara yang disebutkan, terdapat satu kitab karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Muhaddith Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Disebut dalam satu kitab yang disusun oleh beliau, iaitu Madha fi Sya'ban, iaitu apa yang terdapat di dalam bulan Sya'ban, apa benda yang ada dalam bulan Sya'ban. Jadi disusun oleh Syekh tentang peristiwa-peristiwa dan apa yang berlaku di dalam bulan Sya'ban. Baik, jadi dalam bulan ni berlaku pelbagai peristiwa. Cuma antara yang kita nak sebut pada pagi ni adalah berkaitan dengan Nabi. Baik, apa yang dapat kat Nabi, yang Allah muliakan Nabi melalui bulan Sya'ban. Disebutkan ulama, dalam bulan Sya'ban diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Iaitu ayat suruh umat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat tentang selawat. Lepas tu ada ulama sebut bulan Sya'ban adalah bulan berselawat kepada Nabi. Kerana bulan ni turun ayat yang suruh selawat kat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat kat Nabi ni, ibu-ibu ayah sekalian, diperintahkan oleh Allah bukan sekadar kepada malaikat dan manusia, tapi Allah sendiri yang selawat kat Nabi Muhammad SAW. Ni mulianya Rasulullah. Bulan ni lah. Jadi ibu-ibu ayah duk dengar ayat selawat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ni turun bila? Bulan Sya'ban, kata ulama.
Suruh selawat kat Nabi. Jadi kita yang berada pada bulan Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, ibu-ibu ayah sekalian, perbanyakkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca pula sirah pasal Rasulullah, mendalami lagi tentang Nabi Muhammad. Ni kena pada bulan ni, insya-Allah. Baik, itu antara yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Sya'ban, kemuliaan pada Nabi. Jadi suruh selawat kat Nabi ni bulan bila? Bulan Sya'ban Allah turunkan ayat ni. Mulianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan Sya'ban juga kata ulama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi apa yang Nabi inginkan setelah sekian lama. Sepanjang Nabi hidup di Mekah Al-Mukarramah sehinggalah berlaku peristiwa hijrah. Waktu itu kiblat utama umat Islam adalah Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Sepanjang Nabi duduk di Mekah sampai hijrah Madinah, duduk menghadap Al-Aqsa itulah. Tapi Allah memahami isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat nak kiblat tukar pergi ke Kaabah. Nabi nak. Hasrat Nabi Allah tahu. Allah mendengar isi hati umat manusia. Lepas tu Allah Maha mendengar. Kita tak dengar. Kita ada sifat mendengar, cuma dengar kita terbatas. Kalau saya cakap guna mic, boleh dengar. Kalau tutup, dengar tapi sayup-sayup. Kalau saya cakap slow pula, bungkus tak dengar apa. Kalau kita duduk di luar, tak dengar. Maksudnya dengar kita terbatas. Dan saya bila cakap, ibu-ibu, ayah-ayah duk sebut benda dalam hati. Hati duk cakap juga. Saya tak dengar apa dia. Duk kata kat aku apa, dia tahulah. Kita tak tahu. Tapi Allah Maha mendengar. Sampai dalam hati pun Allah boleh dengar kita duk cakap apa. Maka hati Nabi SAW teringin sangat nak kiblat daripada Al-Aqsa tukar pergi Kaabah di Masjidil Haram. Nak sangat benda tu. Sehingga kan Nabi waktu semayang di Mekah, kalau kena menghadap nak menghadap Al-Aqsa, Nabi akan jadikan Kaabah berada di tengah. Kalau Al-Aqsa duduk sana, Kaabah duduk sini, Nabi duduk belakang Kaabah. Maksudnya menghadap Al-Aqsa tapi kena sekali dengan Kaabah, kata ulama. Menghadap sekali dengan Kaabah. Nabi tak duduk depan. Kalau duduk depan Kaabah, duduk belakang. Al-Aqsa menghadap kono, tak, Nabi duduk belakang Kaabah. Sebab hati Nabi teringin, bukan menghadap Kaabah, menghadap Al-Aqsa, tapi nak pergi kena kat Kaabah. Hati Nabi nak Kaabah. Jadi bila ibu ayah sekalian, Allah sebut dalam Quran dalam surah Baqarah juzuk yang kedua, ayat 144 kan, kalau tak salah. Allah sebut dalam Quran, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah sebut dalam Quran. Jadi seringkali kami melihat kamu menghadapkan wajah kamu ke langit, mengharapkan turunnya wahyu daripada Allah, suruh ubah kiblat. Allah tahu Nabi teringin sangat bila nak turun ni ayat ni, suruh ubah kiblat daripada Al-Aqsa alih ke Kaabah. Allah sebut dalam Quran, seringkali kami tengok kamu duk menghadap wajah ke langit, mengharapkan turunnya wahyu, arahan, tukar arah kiblat. Lalu kata Allah, falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka palinglah ke arah kiblat yang kamu redha, yang kamu nak, kalilah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkan wajah kamu ke Masjidil Haram, Kaabah yang kamu nak sangat kiblat, nak arah sangat tu. Baik, bila berlaku peristiwa perubahan kiblat, kata ulama, pertengahan bulan Sya'ban. Kita duduk ada ni tengah ni. Jadi sejarah hari ini yang berlalu satu ketika dahulu, yang berlaku dulu adalah peristiwa perubahan kiblat berlaku di pertengahan bulan Sya'ban. Allah izinkan Nabi ubah arah kiblat. Mulianya Rasulullah yang dia nak semua Allah bagi. Lepas tu Allah sebut dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan bagi kat kamu Muhammad sampai kamu puas hati. Allah akan kurniakan kepada Rasulullah sampai Rasul redha, puas. Apa yang Nabi nak, Allah akan bagi semua. Nabi nak menghadap kiblat Kaabah, Allah perkenankan hasrat Nabi. Oh, ni mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila? Bulan Sya'ban. Ni tengah. Kata ulama, waktu Nabi masuk kota Madinah, Nabi masuk pada hari Isnin. Nabi sampai pada hari Isnin pada bulan Rabiul Awal.
Nabi masuk ke dalam Madinah hari Isnin bulan Rabiul Awal, dan berlaku peristiwa perubahan kiblat ni setelah 17 bulan Nabi masuk. Nabi masuk kat Madinah 17 bulan, masuk hari Isnin. Lepas 17 bulan 3 hari kata ulama lebih kurang, maka berlaku peristiwa perubahan kiblat, iaitu pada hari Selasa pertengahan bulan Syaban. Yang tu yang dicatatkan oleh para ulama. Jadi kita berada pada tengah bulan Syaban, maka sekurang-kurangnya kita tahu apa sejarah yang ada dalam bulan Syaban. Dan bulan ni bulan yang Allah memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung balik ke bacaan kitab kita, ringkasan Sirah Nurul Yaqin, dan kita baca tentang Rasulullah sesuai dengan beradanya kita pada bulan Syaban, bulan yang Allah nak muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan ada Allah muliakan Nabi ni tak tentu waktu, sepanjang masa dimuliakan Rasulullah SAW. Dalil yang paling kuat, sentiasa berselawat kepada Nabi. Allah, malaikat dan seluruh orang beriman senantiasa berselawat kepada Nabi SAW. Ni dalil kata Nabi ni sangat mulia. Jadi ini antara peristiwa yang berlaku bulan Syaban kita sebut tadi. Baik, jadi kita sambung tentang sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma adalah kita berhenti dalam saya terlupa. Tak mana? Muka surat berapa? Ha? 17. Yang mana? 17. Oh, dakwah terang-terang. Baik. Kita sambung dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Muka surat 17. Baik. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Berdakwah secara terang-terangan. Jadi setelah kita bahaskan berkaitan dengan kehidupan Rasulullah setelah Nabi dilantik oleh Allah menjadi Rasul, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah hampir lebih kurang 3 tahun secara senyap-senyap. Hanya kerana takut umat waktu tersebut terkejut dan takut mereka rasa tak boleh terima dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab dia tak pernah dengar. Maka Allah perintahkan Nabi pelan-pelan. Sebab tu dakwah kita ni ibu bapa sekalian ikut sesuai dengan tempatnya. Ada orang kita kena slow-slow dakwah, takut terkejut. Orang baru nak berubah, jangan terus paksa buat baik banyak. Pelan-pelan. Ni baru berubah terus pakai purdah. Bagus, cuma takut terkejut. Apa pun kena buat step by step. Kapal terbang nak turun pun turun pelan-pelan. Kalau turun terus mampu semua. Anda boleh turun terus pelan-pelan. Jadi nak berubah pun kena pelan-pelan. Nak terima benda baru, nak buat benda baik bukannya senang. Isap rokok nak berhenti bukan boleh berhenti terus, kena pelan-pelan. Boleh kita nak isap rokok berhenti terus. Dia nak berhenti dah. Berhenti pula isap rokok lagi. Pelan-pelan lah. Maksudnya kalau selama ni sehari sekotak, lah ni seminggu sekotak, dia pelan-pelan dia korang. Isap lagi, tapi pelan-pelan. Nak buat apa nak? Pelan-pelan. Pelan-pelan lah, berhenti. Dari seminggu sekotak, sebulan sekotak. Lalah tak beli. Dia pelan-pelan, kalau berhenti tu, boleh mati dia. Dia pelan-pelan, jangan drastik dalam berdakwah. Slow-slow. Jadi, mula duk sehari sekotak, jadi seminggu sekotak. Lepas tu jadi sebulan sekotak. Lepas tu tak beli dah. Cuma 4 orang. Jumpa kawan mai datang. Beli dah ah. Kalau bagi kawan bagi tak tolak. Pelan-pelan. Lama-lama dia akan tinggal. Kalau tinggal seketui boleh takut tak mampu. Itu je. Bolehlah tinggal terus, berhenti terus, tapi jam. Kita akan rasa berat. Jadi apa pun Nabi ajak, tengok cara dakwah Rasulullah, permulaan dakwah sengap-sengap, slow-slow. Tak kalut. Jadi panggil orang terdekat dulu, kawan-kawan pelan-pelan dulu, dakwah pelan-pelan. Lagu itulah yang kita kena buat.
Ibu-ibu tengok ada orang baru nak berjinak dengan agama Allah, baru nak mula semayang, pelan-pelan tarik dia. Jangan tarik terkejut. Tarik dia. Jangan kata, ulama kita ajak, jangan kata kat orang kalau tak semayang, siapa tak semayang duduk dalam neraka. Betul? Tapi ada ketika kita kena sebut, jom semayang sebab kita nak masuk syurga. Tak semayang betul masuk neraka, tapi ubah ayat. Jom semayang, nak masuk syurga tak? Sebut tentang syurga. Biar dia seronok dengan syurga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau kita tak semayang masuk neraka, tahu tak? Duk buh lugu tu ya. Tapi tak ajak pergi syurga. Jadi tukar ayat. Macam buang sampah, kita duduk dulu, jangan buang sampah di sini, berlambak lagi di buang. Orang tulis kan, jangan buang sampah ni, lagi berlambak orang buang. Kena tukar, terima kasih kerana tidak membuang. Tak buang. Padahal benda sama tapi cara sebut. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, Nabi ajak dakwah pelan-pelan, bagi takut orang terkejut dan sebagainya. Baik, jadi setelah beberapa tempoh Nabi berdakwah pelan-pelan, maka sampai saat Allah perintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya berdakwah terang-terang. Baik, kita sambung. Disebutkan di sini, istamarratid da'watu asirriyatu 3 sanawatin fa ajaba fi athnaiha kathirun minal ashrafi wal mawali. Disebutkan dakwah secara rahsia berterusan selama 3 tahun. Nabi berdakwah pelan-pelan selama 3 tahun. Baik. Ramai para pembesar dan hamba-hamba memeluk Islam dalam tempoh itu. Jadi waktu dalam tempoh 3 tahun Nabi dakwah pelan-pelan, terusan 3 tahun slow. Selama 3 tahun daripada umur Nabi 40 awal dilantik, 40, 41, 42. Tempoh ni Nabi dakwah pelan-pelan. Dakwah secara rahsia. Dan dalam tempoh tersebut ramai para pembesar dan hamba-hamba memeluk Islam dalam tempoh. Disebut di sini dengan perkataan kathirun minal ashraf wal mawali. Mawali ni jamak kepada maula. Kan disebut maula. Jadi bahasa mudah yang boleh kita sebut, ada perkataan disebut dengan maula, ada perkataan disebut dengan hamba. Abdun dengan maula. Ni benda yang nampak macam sama tapi ada beza ni. Ni bahasa Arab. Jadi maula diterjemahkan, apa maksud maula? Maula adalah hamba yang telah dibebaskan. Itu maksud maula. Dia hamba lalu dibebaskan dan dia khidmat balik dengan tuan dia. Dia khidmat bukan dasar hamba. Dia tak panggil hamba, dia panggil maula. Maula boleh jadi ketua juga, boleh juga maulana, ketua kami. Boleh jadi juga. Tapi maula di sini dengan maksud hamba yang telah dibebaskan. Baik. Jadi hamba dengan maula beza. Maula yang dibebaskan, hamba yang belum dibebaskan. Bahasa Arab. Hamba dengan maula beza. Dua-dua hamba, cuma hak ni dah bebas, hak ni belum bebas. Hak ni buat kerja juga, sama kerja, buat juga, khidmat juga. Cuma dia tak panggil hamba, dia panggil maula. Dia telah dibebaskan. Status dia dah naik, bukan hamba. Bahasa Arab ni mewah. Ibu-ibu ayah dirahmati Allah, macam tu juga dengan sebutan tadi pagi saya baca hadis Nabi SAW, ada perkataan yang disebutkan israf dengan tabdzir, iaitu membazir dan boros. Ada beza tak? Ada. Kalau guna bahasa Melayu nampak macam tak ada beza. Bazia', boros sama. Tak, ada beza. Bahasa Arab dia bagi beza. Bahasa Melayu nampak macam sama, tapi Arab ada bezanya. Jadi beza antara bazir dengan boros. Bazir menggunakan harta walaupun sikit pada benda yang haram. Tu bazia'. Dia bukan lebih pun, dia beli sikitnya, tapi benda tu haram, namanya bazia'. Bazir. Yang kata boros menggunakan harta pada benda yang halal tapi berlebihan. Itu baru panggil boros. Kita duk faham dua-dua bazia'. Bulan Ramadan ni nak mai dah 2 minggu lagi, tunggu sat. Bazar Ramadan boleh buka. Pukul 6.30, pukul 5 tu penuh di bazar Ramadan beli makan. 10 jari ni ada 11 plastik. Bawa balik ni, gendong. Tu pasal ada 11 jari. Ada 10 jari. Gendong. Punya banyak makanan beli. Nafsu.
nak tengok nasi ayam, dia nak murtabak, dia nak hak tu, dia nak hak ni, dia beli semua. Bawa balik makan tak banyak mana pun, lepas tu buang. Hak tu orang panggil boros. Bahasa mudahnya boros. Kerana benda tu halal tapi dia beli berlebih-lebihan. Bukan haram tu boleh beli. Yang kata badhi' ni benda haram walaupun sikit. Arak dia beli setin ya, bukan beli banyak. Nak minum dia seorang dia kata haram. Jadi bila walaupun RM1.50 harganya, ada promosi beli kat Shopee RM1, murah ya, walaupun RM1 tetap namanya badhi', sebab tu benda haram. Beza. Jadi bulan Ramadan jangan boros, jangan membazir dan jangan boros. Badhi' jangan beli benda haram, boros jangan beli benda yang halal tapi lebih-lebih. Itu bahasa mudahnya. Sebab bulan Ramadan ni bulan rezeki. Ni tak, kalau boleh nak makan dia nak beli semua. Tak katalah lapar ni tu. Orang lapar ni tengok apa menggeram. Tak percaya tunggu bulan Ramadan ni. Pukul 5 petang tengok. Ada. Kadang ada orang tak larat dia tidur. Pukul 3, 4 dia larat dia lena. Lena sedap-sedap pukul 6. Dia celak-celak mata dia nampak ada lipas tu kat dinding. Dia kata, lah ingatkan kurma Maryami. Lipas nampak macam kurma. Pukul 5.30. Duk lapak tu. Jadi time lapak ni apa semua dia mau. Buka-buka usaha kena yang selah kenyang lah. Nafsu. Jangan boros. Jadi kita tengok bulan Ramadan nanti, ramai orang yang beli barang. Sampai sebab tu kata bulan rezeki. Bukan dekat kita rezeki. Boleh kat binatang. Bulan Ramadan ni punya disebutkan bulan rezeki, ibu-ibu ayah sekalian. Sampai bukan dekat manusia, binatang berrezeki dia bertambah. Ada orang menega sebulan Ramadan hidup setahun. Ni dia tak menega, ni tak jual. Rejab tak jual, Syawal tak jual, tak menega. Dia hanya menega Ramadan ni. Sebulan Ramadan boleh hidup setahun. Dia punya pendapatan. Oh, ada. Menega bulan tu boleh cover setahun. Bayang tengok, kita kerja 11 bulan, cover sebulan habis sebulan tu kerja kat setahun. Dia kerja sebulan, makan setahun. Oi, rezeki ni bulan Ramadan. Bukan dekat orang, binatang dapat rezeki. Dapat. Ibu-ibu sekalian, mau tak dapat hak pokok ni pergi beli punya belambak. Dan hari-hari ayam tukar menu. Ayam belakang rumah tukar menu. Hari pertama kena mutabak daging. Ni duk patut-patut, mutabak ni ayam kata ni. Tak pernah duk makan mutabak sebelum ni. Perpuk kena mutabak. Hari pertama. Lebih, buang. Hari kedua, duk makan dengan anak bini ayam lah. Anak beranak ayam duk makan. Makan betul-betul, anak ayam duk. Awak sejuk ni mak, awak sejuk ni mak. Duk pepak duk makan tu, duk rasa sejuk. Awak bersebang ni, duk rasa sejuk pelik ni. Pergi tengok cendol mau tak sejuk rengkung ayam tu. Telan cendol hari kedua kena cendol. Hari ketiga mak ayam pergi pepak-pepak duk kelepiak cari ayam. Awak pedas kena jeruk cabai Melaka. Beli kotia goreng kerang ke apa ke ada cabai jeruk tu. Lempak-lempak ayam pepak pedas. Contohlah. Hari keempat pak ayam duk makan tak boleh menyawa, nampak macam cekik. Nak menyawa tak boleh dia tengok. Duk kelupuk. Mak dengan anak ayam lari selerak. Awak bersebang ni tertelan buah Melaka. Ketui tu. Rengkung ayam sama. Nak menyawa tak apa tak boleh. Tu dia ayam tiap hari tukar menu, mutabak, lagi buah Melaka, lagi hak nu macam-macam. Maknanya bukan kat orang saja, dekat makhluk Allah yang lain pun dapat rezeki. Cuma dah nama bulan rezeki jangan boros. Jangan badhi'. Jadi bahasa Arab boros dengan badhi' ada beza. Macam ni juga maula dan hamba. Ada maula, hamba yang telah dibebaskan. Hamba yang belum bebas. Itu bahasa mudahnya. Jadi maula yang pertama yang beriman kepada Allah kata ulama adalah Zaid bin Harithah. Dia yang masuk Islam. Dia yang dibebaskan kemudian masuk Islam. Dia maula pertama. Jadi bahasa mudahnya maula ni hamba yang telah dibebaskan. Jadi ada beza nah maula dengan hamba. Kalau orang tanya siapakah hamba pertama masuk Islam? Nama lain, hamba lain. Dia kalau maula Zaid bin Harithah. Dia maula pertama masuk Islam. Adapun kata ulama, hamba yang pertama masuk Islam adalah Bilal. Yang tepatnya. Bilal hamba sungguh. Waktu dia masuk Islam, dia masih hamba. Zaid bin Harithah dah dibebaskan dah. Jadi orang tak panggil hamba, orang panggil maula. Itu bahasanya. Jadi ada beza maula dengan hamba. Bagi ada beza. Maula dan hamba.
Jadi disebutkan di sini dalam tempoh Nabi berdakwah selama 3 tahun, secara rahsia banyak hamba-hamba dan maula yang masuk Islam. Zaid bin Harisah dibebaskan oleh Nabi SAW kalau tak salah. Nabi yang merdekakan dia. Manakala Bilal bin Rabah, yang merdekakan Bilal adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Abu Bakar yang merdekakan Bilal. Baik. Jadi banyak dalam tempoh 3 tahun, hamba banyak masuk Islam, maula pun banyak masuk Islam, pembesar orang-orang hebat pun banyak masuk Islam. Dalam tempoh 3 tahun sengak-sengak tu. Jadi dah berlalu 3 tahun, ramai dah masuk Islam, maka disebutkan ba'da zalika amara sallallahu alaihi wasallam bil jahri biqaulihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Itu suratul Hijr. Selepas itu Allah memerintahkan baginda supaya berterus terang dengan firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Oleh itu sampaikanlah secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadamu dan jangan engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin. Jadi sampai satu tahap bila disebutkan dah berdakwah selama 3 tahun sengap-sengap, Allah buat turun ayat fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-terang terus dakwah sampai dah waktu kena dakwah terang-terang, dan pedulikan lantak pilah orang musyrikin kata apa. Lepas dia heran lah, dakwah terus. Maksudnya Nabi buat dengan arahan Allah. Kenapa sengap-sengap? Nabi takut kan? Allah suruh. Tu terang-terang berani dah, rasa kuat dah. Allah suruh. Kuat tak kuat, Allah suruh. Jadi bila sampai arahan daripada Allah, kamu dah sampai saat kamu kena dakwah terang-terang. Tak ada sembunyi-sembunyi dah. Cakap terang-terang, jelas-jelas. Pedulikan orang-orang musyrikin mereka nak kata apa. Maka terus sampai waktu saat tersebut, Nabi lakukan arahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu tu susah. Bukan senang Islam waktu tu. Baru mula permulaan Islam. Jadi ada hak masuk Islam tapi tak tunjuk kita Islam ni. Takut. Musyrikin ramai waktu tu. Berani nak abang masuk Islam. Jadi hanya beberapa orang saja yang zahirkan Islamnya waktu tu. Kerana bimbang. Waktu tersembunyi itulah. Hanya beberapa orang. Kata ulama ada lebih kurang 6-7 orang yang awalnya mereka zahirkan terang-terang kata mereka Islam. Tak takut langsung. Yang pertama Nabi kita lah Muhammad SAW. Terus sebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata, ni siapa yang sebut ni? Siapa yang sebut kata yang menzahirkan Islam pada permulaan ni, siapa yang sebut? Ni yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud, siapa dia? Abdullah bin Mas'ud adalah kekasih Nabi SAW. Dia adalah sahibun na', orang yang menjaga capal Nabi, orang yang jaga selipar Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Orangnya kurus dan sangat kecil. Kurus. Saya pernah dengar ada Tok Ui dah sebut, kalau kita duduk dengan dia berdiri sama parah. Yang rendah letak tinggi mana. Ya, kalau duduk dia berdiri sebelah orang duduk, namanya sama tinggi, nampaknya lebih kurang. Dia berdiri, kita duduk. Maksudnya dia ni orang yang kecil, orang yang kurus dan kecil. Abdullah bin Mas'ud kekasih Nabi SAW. Jadi dia sebut apa? Dia kata antara orang yang zahirkan Islam di awal Islam, menzahirkan keislaman mereka, pada permulaan katanya Nabi Muhammad SAW, kemudian Abu Bakar sudah ba'lah. Ni antara orang yang terang-terang tunjuk kata dia ni Islam. Kemudian Ammar bin Yasir. Kemudian ibunya Sumayyah. Ni antara yang terang-terang tak takut dia zahirkan Islam. Kemudian Suhaib, Bilal dan Miqdad. Ni antara yang disebut oleh Imam, disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jadi waktu tersebut orang pakat tak berani nak tunjuk kepada Islam kerana masih terdapat tentangan daripada orang Quraisy. Tapi bila Allah perintah kat Rasulullah Muhammad, sampai dah waktu kamu kena dakwah terang-terang dan pedulikan, hiraukan bantahan. Apa saja dia nak bantah, mampu hibi. Pedulikan musyrikin. Jadi bila dapat arahan macam tu, apa Nabi buat? Disebutkan, fasa'ida 'ala safa wa nada qaumahu falamma ijtama'u qala lahum hal tasdiqunani fima ukhbirukum bihi faqalu jami'uhum na'am ma jarabna 'alayka kadhiban mundu nash'atika ila al-an faqala sallallahu alaihi wasallam anqidhu anfusakum minan nar inni nadhirun lakum min 'adzabin syadid.
Baik, apa Nabi sebut? Bila dapat arahan daripada Allah, Muhammad, kamu kena dakwah terang-terang dah. Pedulikan bantahan daripada orang musyrikin. Mereka nak kata apa pun, lantak mereka lah. Terang-terang terus dakwah. Bila dapat arahan macam tu, maka disebutkan baginda naik ke atas bukit Safa dan menyeru kaumnya. Nabi nak dia dah tempat tinggi, panggil semua berkat mai bukit Safa. Jadi setelah mereka semua berkumpul, ada dah Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada pak-pak menakan, anak menakan, semua ada. Kaum dia ada tang tu. Berhimpun ramai-ramai. Baik. Jadi waktu tersebut, apa kata Nabi? Apakah kalian akan mempercayai satu perkara yang akan aku sampaikan pada kamu semua? Hamba percaya tak kalau aku nak buat satu benda ni? Kalau aku bagi tahu kat hamba ni Allah suruh ni. So dakwah, ajak mereka masuk Islam. Jadi Nabi naik kumpul semua. Nabi tanya kepada kaum dia, percaya tak kalau aku bagi tahu satu benda ni, hamba nak percaya tak? Hamba nak terima tak? Baik, depa kata apa? Ma jarabna 'alaika kadhiban mundu nash'atika ilal an. Depa semua jawab apa? Ya, kami mempercayaimu. Jangan memang kami percaya. Sejak kecil hingga sekarang, kamu tidak pernah berbohong pada kami. Daripada kecil sampai lah umur 40 lebih, hang tak pernah bohong. Hang habaklah apa pun kami akan percaya. Ni popok ni kata. Jadi dia kata kami akan percaya kerana Nabi tak pernah bohong. Tengok sifat yang Allah letakkan dalam diri Nabi SAW, tidak pernah bercakap bohong. Allah. Kita kalau orang kita kumpul orang ramai, percaya tak kalau saya nak abang mana? Tak ada percaya, hang bohong dari dulu belah. Ayat tu orang pula. Kaki kencing orang nak percaya. Nabi orang kata kami tak pernah dengar sepatah pun hang bohong daripada kecil. Daripada kecil sampai kalau kecil-kecil dulu bohong, mai besar tak bohong boleh terima lagi. Boleh nak percaya tapi hang dulu kecil kaki bohong, kecil dululah. Tuan-tuan tak, Nabi kecil-kecil pun tak bohong. Orang lah kecil-kecil bohong dah, bohong lembak. Tuan-tuan dia belajar kat siapa bohong tu? Belajar kat pak mak dia. Budak-budak belajar kat mak bapak. Dia dah nak belajar bohong kau nak. Dia belajar bohong kat mak bapak ni. Jaga, sebab tu anak-anak ni dia belajar apa mak bapak dia buat, apa mak bapak dia sebut, yang tu dia akan copy paste. Sebab tu Nabi sebut dah, budak ni fitrah. Mak bapak yang corak. Kalau kamu corak Yahudi, Yahudilah budak tu. Kamu corak Majusi, Majusilah budak tu. Mak bapak yang corak. Jadi corak pergi elok-elok. Depan anak kena sebut kataan elok-elok. Buat benda elok-elok. Tunjuk hak elok-elok. Dia akan belajar copy paste biji. Hak tu madrasah paling awal hak dia jumpa. Dia belajar, jangan buat main. Budak-budak lah. Otak cerdik Allah bagi, dia belajar. Mak bapak buat apa, hak tu dia buat. Kalau mak bapak dia kerja duk menulis, pegang pen duk tulis, dia pegang pen tulis. Dia cuba nak tiru. Kalau mak bapak kerja duk berjoget, dia berjoget enggak. Dia ikut. Sungguh. Anak saya umur 2 tahun lebih. Ibu sekalian, waktu kita duk minum air manis lebih kurang, minum air apa sirap ke yang sedap-sedap sikit lah. Jadi bila kita minum, dia main nak minta nak sikit, nak air dia nak. Kita tak mau bagi, takut sikit perut. Minum macam-macam, minum susu lah apalah, minum air ni sikit perut. Jadi kita tak mau bagi dia minum. Kita kata apa? Sahabat kata tak boleh, ni air ubat, ni air ubat baba ni. Tak apa, dia tak minum air ubat. Kita mau minum habis sikit, dia tak kacau sebab air ubat. Ibu sekalian, satu hari saya tengok mak menakan dia beli ayam kotak Milo bagi kat dia. Dia duduk minum ayam kotak Milo tu. Adik dia umur 9 bulan duk rabat nak capai ayam kotak tu. Macam nak lah. Jadi bila adik dia duduk main kat dia, dia lari, dia kata tak boleh, ni ayam ubat. Punggah. Dia habak kat adik dia pula tu ayam ubat. Mampu belajar kat mana ni? Tak ni, tak bukan belajar kat mak bapak dia. Budak. Maksudnya apa yang kita sebut, apa hak kita buat, dia akan copy paste balik. Itu jaga. Jadi ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi budak-budak lah bohong kuat. Bohong. Oh, kita dengar. Pi kedai gunting rambut, dia suruh abang, saya duduk ada hari tu. Saya tengok dia abang kat balong gunting rambut, kata abang, pak cik, gunting tepi ni bagi rapat sikit botak. Cukup tak apa, buat line sikit tang ni. Suruh buat line. Budak-budak lah, baru dah jah 2 budak tu. Dia suruh buat line ni dia tang ni. Bagi rapat tu buat line sikit. Belakang biar atas, biar panjang. Lepas tu saya kata, hai, mana boleh buat line-line tu? Dia kata, dah, pak dia suruh. Dia ingat kita tak kenal pak dia kot.
Betul kan? Main nak telefon pang, dia dah telefon. Dia kencing kutu Oh dahsyat. Tak budak lah. Kalau budak lah mohong, kecil-kecil mohong, main besar tak mohong, orang boleh terima. Maknanya kecil dulu biasalah budak-budak, main besar tak besar dengar. Dulu kecil dia ni kaki bom rata tempat. Tapi main besar ni tak dengar, dia dah bagus lah, berubah dah. Tuan-tuan, kalau orang hak jenis tu pun main besar kalau cakap, kita akan percaya. Sebab dulu kecil, jangan mohong, main besar ni tak mohong dah, percaya. Tuan-tuan, Rasulullah daripada kecil tak pernah bohong, takkan tak percaya. Daripada kecil tak pernah bohong, sepatah tak pernah. Ma jarabna alaika kadhiban mundu nasy'atika ilal an. Sepatah kami tak dengar sejak hang kecil bela. Dulu kami habaq lah apa pun kami akan percaya. Tuan-tuan, ibu bapa sekalian, saat depa sebut macam tu kat Rasulullah, Nabi dengar, yakin depa ni dah nak dengar, depa percaya, maka waktu tu terus Nabi dakwah. Apa kata Nabi SAW? Baginda bersabda, kalau macam tu selamatkan diri kamu semua pada api neraka. Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul, penyampai amaran kepada kamu daripada azab yang sangat dahsyat. Jadi kalau hangpa percaya apa aku nak cakap, dengar elok. Aku ni adalah Rasul, utusan Allah. Allah lantik aku jadi utusan Allah, dan aku akan kena sampaikan pada kamu, selamatkan diri kamu pada api neraka. Selamatkan. Jangan sembah berhala, jangan berzina, jangan minum arak. Semua tu menyebabkan kamu pergi ke neraka. Selamatkan diri kamu semua pada api neraka yang dahsyat. Dan ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi sebut macam tu, Nabi dakwah supaya tinggalkan berhala, tinggalkan berzina, tinggalkan minum arak, tinggalkan perangai jahiliah yang haram tersebut. Ibu-ibu ayah sekalian, bila sebut macam tu, bila sampai dakwah, faqala lahu Abu Lahab, tabballaka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Allah. Dia dengar Nabi kata tinggalkan berhala, tinggalkan sekian, aku ni Rasul utusan Allah. Aku kumpul yang ni nak abang selamatkan diri kamu pada api neraka. Jangan buat macam ni. Amaran Allah kerah. Abu Lahab dengar macam tu, dia bangun. Dia kata apa? Tabballaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad, ali hadza jama'tana. Kerana ni saja kamu kumpul kami. Abu Lahab kata ke Rasulullah, celaka engkau wahai Muhammad. Rupa-rupanya kerana ini engkau mengumpulkan kami di sini. Pasal ni ya. Anak abang tu Rasulullah. Anak suruh kami tinggal berhala hak tu ya. Celaka sungguh Abu Lahab. Dia kata kat Nabi macam tu. La ilaha illallah. Ibu ya sekalian, saat dia kata kat Rasulullah macam tu, tabballaka ya Muhammad, fa anzalallahu fi haqqihi suratul lahbi, tabbat yada abi lahbin wa tab. Saat dia kata macam tu kat Rasulullah, lalu Allah turunkan surah Al-Lahab. Itu surah Al-Masa'. Nama surah ni surah Al-Masa'. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu surah namanya surah Al-Masa'. Jadi dalam Quran kalau cari surah Al-Lahab tak ada. Dia namanya surah Al-Masa'. Surah yang sama, nama lain. Macam orang kita lah, orang tak apa nak erti, kita kata baca surah Fatihah. Fatihah, tak apa nak. Tak apalah, tak erti baca Fatihah, baca Alham. Alham tak apa. Hak tu lah mangkuk. Dia duduk pening. Nama dia tak tahu, dia tahu kepala ayat ni. Baca dengar surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Surah apa? Tak apalah, lu tak erti Bayyinah, lam yakunin. Lam yakunin tak apa. Surah tu lah nama ni. Baca dengar surah Al-Masa'. Bungkui. Al-Masa' mana? Tabat yada. Boleh? Dia tak tahu kepala. Dia tahu kepala ya. Nama dia tak tahu. Orang kita macam tu. Jadi begitu pula. Tok Kadi nak temu ramah, nak soal kepada pengantin sebelum kahwin. Dia tanya soalan-soalan. Jadi bukan dia tanya nama, baca enggak Fatihah. Budak tu pengantin lagi bukan erti. Dia saya tak hafal tu imam. Tak apalah baca Alham. Baca, baik-baik. Hak tadi kata tak hafal tu. Dia tak hafal nama surah. Surah dia tahu. Dia tak tahu nama. Tok Kadi kata istighfar tengok. Saya nak dengar. Istighfar. Saya nak dengar istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tok Kadi kata tu bukan istighfar. Oh ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Dia tambah sikit. Tok Kadi kata tu bukan istighfar. Allahumma salli ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Tu bukan istighfar, tu selawat tu. Oh tu noh. Astaghfirullahalazim, silap. Lah selawat reti pula istighfar.
Bila Tok Kadi kata silap tu, dia terus istighfar. Maksudnya dia tak tahu nama tu, dia yang dia tahu kepala. Jadi itu perangai orang kita. Jadi surah Al-Lahab ni surah Al-Masad. Saat Abu Lahab kutuk Rasulullah, kata kat Nabi, celaka kamu wahai Muhammad. Lalu Allah turunkan ayat, kamu yang celaka wahai Abu Lahab. Na'udzubillah. Dia boleh kutuk Nabi macam tu. Ibu bayangkan, daripada kecil sampai tua tak pernah, Nabi tak pernah bohong, Nabi tak pernah. Dia pun percaya kat Nabi, sayang kat Nabi, kasih kat Nabi. Tapi saat Nabi sampaikan dakwah, Abu Lahab orang pertama maki. Dia orang pertama. Tadi semua kata percaya, bila Nabi kata macam tu, orang ni tak kata apa lagi. Abu Lahab bangun. Hak ni hang kumpul kami nak bang tu ya. Laka Muhammad. Maki Nabi, Allah turun terus, kamu yang celaka wahai Abu Lahab. Batu Abu Lahab confirm neraka. Confirm. Kita tak boleh sebut dia ni neraka, dia ni syurga, kita tak tahu. Cuma yang confirm neraka Abu Lahab. Kerana ada ayat Quran yang sebut tentang Abu Lahab. Abu Lahab ni dicelakakan oleh Allah dan tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu Abu Lahab. Batu ibu bapa ayah dirahmati Allah. Adapun orang yang lain walaupun mati jahat, kita hanya boleh sebut mudah-mudahan Allah ampunkan dosa. Tu ialah. Boleh kata mati neraka ni confirm neraka? Tak tahu. Yang confirm ni Abu Lahab ni, confirm. Orang lain tak tahu. Boleh jadi Allah ampunkan dosanya, dimasukkan ke dalam syurga. Boleh? Hak Allah. Orang baik mati, kita kata mati syurga ni, insya-Allah syurga. Kita hanya boleh sebut insya-Allah syurga. Confirm? Tak. Tak tahu. Mati baik, tapi kalau Allah nak buat dalam neraka, nak kata apa? Neraka syurga dia punya. Mati jahat, semayang tak, aurat tak tutup, mati-mati Allah nak buat dalam syurga, nak kata apa? Tak boleh kata apa, tu hak Allah. Cuma kita di sunnah wal jamaah, kita berpegang dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah mungkir janji. Allah kata orang baik syurga, orang jahat neraka. Tu yang Allah sebut dalam Quran. Lepas tu kita perlu buat baik. Dan buat baik tak semestinya syurga, tak? Duk perlu buat baik syurga ke? Tak tahu. Cuma kerana janji Allah sebut dalam Quran, orang baik syurga. Itu lah. Allah yang sebut dalam Quran. Jadi kami buat baik dan Allah suruh, kami hanya taat kepada Allah. Allah nak buat tak mana tak tahu. Yang kami harap syurga. Kerana syurga neraka hak Allah. Ada orang kata, mana adil orang baik dalam neraka? Dia buat baik dalam Allah dalam neraka. Tak adil semua Allah. Dia ni buat jahat-jahat pergi dalam syurga. Mana adil guru? Tuan-tuan ibu bapa sekalian, adil tak adil ni kalau kacau hak orang. Tapi kalau hak Allah punya nak kacau mak. Contoh, saya bagi contoh ni. Saya anjurkan pertandingan memasak di kalangan ibu-ibu kampung Pelet. Orang lelaki tak biar, orang perempuan ni. Saya penganjur, saya sediakan sponsor hadiah. Ni saya, contohnya bukan betul. Saya kita main tanya, Ustaz nak buat bila saya nak masuk? Bungkui. Tak bukan nak buat pun, contoh. Saya nak buat pertandingan memasak, ibu-ibu kampung Belet bakat masuk. Hadiah pertama, pemenang peringkat pertama, tempat pertama kita akan berikan hadiah berjumlah wang tunai RM5,000. Tempat pertama 5,000. Tempat kedua 7,000. Tempat ketiga 10,000. Lepas tu ada orang kata, awak Ustaz awak baru tu patutnya tempat pertama lah 10,000. Ni awak tempat 3 pula 10, tempat 1 5. Mampu bagi aku lah duit aku. Aku nak buat. Kalau hang nak buat hang punya hadiah, kau hang lah, hang buat sendirilah. Bahasa mudahnya, kalau kita menganjur, kita yang buat pertandingan tersebut, ikut suka kita nak bagi hadiah berapa banyak. Orang pertama nak bagi hadiah ni, orang kedua mampu bagi kat kita. Kerana tu hak kita. Jadi kalau kamu rasa tak setuju, buat sendiri. Macam tu juga syurga neraka ni hak Allah. Kalau rasa tak setuju, buat sendiri syurga hang. Ni Allah punya. Jadi syurga neraka milik Allah Subhanahu wa taala. Cuma Abu Lahab, orang yang Allah sebut jelas dalam Quran, celaka semua Abu Lahab ni. Kerana dia kutuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kutuk Nabi, dia kata kat Nabi celaka, tempatnya dalam neraka Allah kekal selamanya, tapi setiap hari Isnin dia mendapat rahmat daripada Allah, diberikan keringanan azab. Kerana dia pernah seronok dengan Nabi dulu. Saat Abu Lahab pernah seronok dengan Nabi. Masa Nabi beranak dia seronok. Dia seronok saat lepas tu dia maki Nabi. Tak apalah. Kerana seronok saat ada reward dia. Apa dia? Saat je kamu seronok, tiap Isnin dapat.
Dia seronok hari Isnin dengan Nabi, setiap hari Isnin Allah bagi kat dia. Patutnya bagi sekali tu lah, tak tiap hari Isnin dapat. Lepas tu imam, ada seorang ulama, saya lupa nama dia. Dia buat syair, dia kata apa? Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalaulah si lelaki kafir ini Abu Lahab, yang datang ayat Quran menghina dia, kutuk dia, celakakan dia, dan dicelakakan dua tangannya di dalam neraka kekal selamanya. Abu Lahab kekal dalam neraka selamanya. Ada ayat Quran. Ata annahu yaumal itsnaini daima yukhaffifu anhu lisururi bi ahmada. Tapi setiap datangnya hari Isnin, setiap hari Isnin diringankan azab kepadanya kerana dia pernah seronok dengan Ahmad, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia kafir, mati kafir, tidak beriman kepada Allah, kekal dalam neraka, tapi kerana pernah seronok dengan Nabi tiap-tiap Isnin Allah ringankan azab ni. Tu Abu Lahab. Maka kata ulama imam tadi ni, fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Jadi kalau hak kafir ni pun dapat manfaat, walaupun dia hanya seronok mati kafir, tapi dia seronok dapat manfaat. Bagaimana pula keadaan seorang hamba Allah yang sepanjang hidup dia, bukan sepanjang hidup dia seronok dengan Nabi, mati pula tauhidkan Allah. Ni gimana? Kalau hak kafir pun seronok dia mati kafir, seronok dapat ganjaran. Kita hak sepanjang hidup bukan daripada beranak sampai tua sampai mati, sepanjang hidup kita seronok dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mati pula insya-Allah dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati. Dan mati dalam keadaan beriman. Kemudian seronok dengan Nabi pula. Ni macam mana ni? Hak seronok pun Allah banyak tiap hari, tiap minggu. Kalau hak seronok sepanjang hidup dia, beriman pula dengan Allah, kerana seronok dengan Nabi Muhammad, lagi besar ganjarannya. Batu ibu-ibu yang sekalian, orang yang seronok dengan Nabi, adakan majlis tentang Nabi, baca tentang Rasulullah, dia baca sirah, dia baca syama'il, dia baca dalail, dia baca khasais, dia baca tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ni adalah kerana cintakan Nabi. InsyaAllah cintakan Nabi ni amalan yang paling besar. Ini amalan besar ni. Ibu-ibu tak main pada pagi ni melainkan kerana cinta kat Nabi, nak dengar pasal Nabi. Tidak, tak main pasal Nabi Muhammad, nak dengar pasal, nak tahu pasal Rasulullah. Tak lain tak bukan kerana cinta. InsyaAllah dengan cinta ni akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, maka Abu Lahab tempatnya neraka kekal. Turun ayat Quran yang sebut kata Abu Lahab ni kekal dalam neraka. Walaupun Abu Lahab kekal dalam neraka, ibu-ibu yang dirahmati Allah ayah-ayah sekalian, ulama kita tidak menjadikan surah Al-Masad ni sebagai wirid. Batu perhati tengok, kalau dalam tahlil tak ada baca surah ni, tak baca. Nak baca bila? Ramadan. Tu pun pasal turun daripada Al-Ha, turun Wal'ah, turun jumpa. Pasal Ramadan baca satu-satu ni. Maksudnya jarang jumpa. Dan jarang kita jumpa imam bila jadi imam maghrib ke, isyak ke, subuh ke, saja-saja nak baca yang ni payah. Jarang jumpa. Yang baca qul a'udzu birabbin nas ada, qul huwallah ada, idza jaa ada, qul ya ada. Tabat jarang dengar. Bahkan kita hadap jadi imam ni pun jarang baca ayat surah ni. Dapat pahala baca, tapi kenapa jarang dibaca? Ulama pun jarang, tidak letakkan sebagai wirid dan sebagainya. Kenapa? Kerana Abu Lahab ni walaupun jahat macam mana pun, dia bapa saudara Nabi. Itu ya. Pak menakan Nabi ni. Jahat macam mana pun, dia ni macam mana pun, dia bapa saudara Nabi. Jadi jangan kita maki Abu Lahab kerana dia pak menakan Nabi, jangan. Tapi kita marah Abu Lahab kerana dia yang menentang Nabi SAW, musuh Nabi. Maksudnya dia kutuk Nabi ni, pak makan Nabi ni tak boleh pakai langsung. Jangan. Jaga hati Nabi SAW. Kita pun kalau pak makan kita teruk, jahat. Tapi kalau orang tu kutuk guna nama pak makan dia, berasa kat kita pun, pak makan kita tu. Tahulah dia jahat tapi sebutlah elok-elok. Lagi-lagilah nak kena jaga kalau bersangkut paut dengan keluarga Nabi SAW. Dia Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Cuma kekal dalam neraka kerana dia hina Rasulullah, dia mencelakakan Nabi SAW.
Sebab tu orang tak baca surah Tabat ni, jarang orang baca. Ulama tak jadikan wirid. Tak ada. Adakah sebelum tidur baca surah Tabat? Tak ada. Ulama tak ajak macam tu. Dia baca surah Qul a'udzu birabbin nas, baca. Qul a'udzu birabbil falaq, baca. Tabat tak baca. Jarang-jarang baca. Bukan tak boleh baca, boleh. Tapi tidak dijadikan wirid kerana bersangkut dengan Nabi SAW. Ni pak nakan Nabi. Nak jaga ni hati Nabi SAW. Lepas tu kalau pak nakan Nabi pun, walaupun dah kapiak terang-terang, terang-terang dicelakakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pun kita beradab dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul pula pok-pok yang kata bapa dengan mak Nabi ahli neraka. Ni lagi biadab. Dia boleh kata mak bapak Nabi dalam neraka, la ilaha illallah. Yang pak nakan sungguh duduk dalam neraka ni pun kita jangan sebut. Kerana nak jaga hati Nabi SAW. Nak beradab dengan Nabi. Mak kawan-kawan baik kita, contoh mudah, pasangan hidup kita, isteri kita kan, suami kita kan, baik mak isteri kita ataupun mak suami kita jahat, contoh gamak nak kata kat depan lelaki kita, ibu sekalian, mak abang perangai huduh piang noh, haram jadah ngoh, boleh nak kata tu, walaupun kita tahu memperangai teruk, tapi tak gamak kata depan lelaki mak dia. Mak kita teruk, tapi kita tak sanggup dengar orang duk kutuk depan kita. Teruk macam mana tak apalah, teruk tahu, tapi mak kita, ayah kita, keluarga kita. Begitulah bahasa mudah. Nak beradab, kita beradab dengan suami, beradab dengan pasangan, beradab dengan kawan, beradab dengan guru, kita tak sebut benda tu panik. Takut dia berasa. Jadi, ibu-ibu ayah dirahmati Allah, Abu Lahab ni kekal dalam neraka. Cuma beradab dengan Nabi SAW, jaga kalau nak sebut bab ni. Ni pak makan Nabi, bukan jalan-jalan. Lepas tu ada hadis yang kita dengar, orang kata bila disebutkan mak bapak Nabi adalah ahli neraka, kita tanya, dengar mana siapa sebut? Dia kata Nabi sebut. Kan ada hadis Nabi kata, inna abi wa abaka finnar. Ayah aku dan ayah kamu duduk dalam neraka. Nabi yang sebut, bukan saya sebut. Ibu-ibu ayah sekalian, ulama kata abi di situ adalah Abi Lahab. Nabi kata bapa aku itu Abu Lahab, pak menakan ni, bukan bapa kandung. Kadang tu bahasa Arab, kalau ibu-ibu nak panggil, nak suruh anak panggil kat ibu dengan bahasa Arab, maka sebutannya ummi. Betul ya? Bagi kat mak ummi. Ya, ummi, betul, ibuku, emakku dan sebagainya. Tapi kalau nak panggil kat ayah, ada orang panggil abi. Betul? Boleh, tak ada masalah. Cuma abi ni dia umum. Bapa kandung boleh, bapa menakan boleh, bapa angkat boleh, guru hak mengajar kita pun boleh, semua boleh abi. Sebab tu nak panggil apa hak paling tepat? Kata ulama yang lebih tepat untuk ayah kandung adalah wali. Jadi kalau anak nak panggil kat bapa dengan panggilan yang lebih tepat, guna wali. Kalau nak gunalah abi pun tak nak masalah, tapi wali lebih tepat. Kerana wali digunakan untuk ayah kandung sahaja. Allah sebut dalam Quran, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Allah telah tetapkan jangan syirik kepada Allah, kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua kamu. Orang tua tu Allah sebut dengan walidain. Wali. Nabi sebut dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Atau kama qala. Tidak sempurna iman seseorang selagi dia tak kasih pada aku lebih pada dia kasih mak bapak ni. Mak bapak ni siapa dia? Walid Nabi sebut. Nabi tak guna abi. Nabi guna walid. Walid terus mak bapak kandung. Abi boleh jadi pak kandung, boleh jadi pak menakan. Jadi bila Nabi sebut inna abi wa abaka finnar, ayahku ayah kamu dalam neraka, Nabi guna ayah itu abi. Jadi abi yang betul-betul dalam neraka siapa dia? Abu Lahab. Jelaslah dalam neraka, Abu Lahab lah maksudnya. Ni tak dia nak kata juga bapak Nabi dalam neraka, celaka semua bapak ni. Dia boleh sanggup sebut mak bapak Nabi ahli neraka. La ilaha illallah. Sedangkan banyak hadis dalil-dalil yang ulama sebut berkaitan dengan sucinya ibu dan ayah Nabi dan tempat mereka adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis, kata Nabi, aku sentiasa berpindah daripada tulang sulubi yang baik masuk dalam rahim yang suci. Nabi habaq. Nabi kata, saya ni aku sentiasa berpindah tulang sulubi baik, rahim suci. Tulang sulubi baik, rahim suci. Bermula daripada Ibrahim, Datuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, tulang sulubi Ibrahim yang baik
masuk dalam rahim Siti Hajar yang suci. Pindah pula ke tulang Ismail, tulang sulbi Ismail yang baik, masuk kepada isteri Nabi Ismail yang suci rahimnya. Pindah, sampailah tulang sulbi Abdullah yang baik, masuk dalam rahim Siti Aminah yang suci. Pindah. Suci di sini dua makna. Suci daripada jalan zina, yang pertama. Maksudnya pindah tadi semua pindah dengan cara sah nikah, bukan zina. Yang pertama. Dua, suci daripada akidah yang salah. Semua akidah benar, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang bersyirik. Suci. Jadi semua ni suci. Mak bapak Nabi, datuk nenek moyang Nabi, semua ni suci, Nabi sebut. Bila Nabi sebut mak bapak dia suci, ayat Quran sebut innamal musyrikuna najasun. Orang yang syirik kepada Allah, mereka ni adalah najis. Allah kata dalam Quran, orang syirik najis. Nabi kata mak bapak dia suci. Suci dengan najis kan beza. Mana sama? Suci lain, najis lain. Nabi kata mak bapak dia suci. Allah kata dalam Quran orang syirik ni najis. Jadi kalau orang kata mak bapak Nabi adalah ahli neraka, maksudnya mereka ni geng syirik, najis duduklah najis nak. Allah sebut orang syirik ni najis? Tak. Nabi kata mak bapak dia suci. Aku mai pada orang yang suci. Maksudnya suci bukan orang syirik. Tu jelas bahasa mudahnya. Jadi mak bapak Nabi bukan ahli neraka, ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Beradab sikit dengan Nabi SAW. Yang Nabi sebut ayahku dalam neraka adalah, maksud yang kata ulama, ayah di situ adalah Abu Lahab. Ini Abu Lahab yang kita sebut. Jadi Abu Lahab ni dicelakakan oleh Allah kerana dia melontarkan kata-kata kasar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kena beradab dengan Nabi. Orang yang sakitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan berikan azab yang pedih di akhirat. Nabi kekasih Allah. Dengan cakap lebih kurang. Nabi bukan calon-calon orang. Ini kekasih Allah Subhanahu wa taala yang Allah berselawat ke atasnya, malaikat diarahkan selawat ke atasnya, dan sekalian orang beriman pun diperintahkan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu ayah-ayah dirahmati Allah, pengajaran besar kita boleh ambil, orang yang cederakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni akan berhadapan dengan azab yang pedih disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beradab dengan Nabi, jaga adab kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tu yang kita boleh kongsikan pada pagi ini. Jadilah sedikit yang kita boleh sebut berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW. Nabi berdakwah secara terang-terang ketika Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah dengan terang-terang. Setelah 3 tahun Nabi berdakwah secara tersembunyi, secara rahsia, maka dah sampai dah kita masuk bab Nabi berdakwah terang-terang, dan di sini bermulalah penentangan daripada puak-puak yang melawan dengan Nabi SAW. Ni mula dah. Abu Lahab dah mula serang Nabi dah. Tak puas hati dah. Dia maki Nabi dah. Jadi lepas pada ni kita akan jumpa bagaimana perangai Abu Lahab, bagaimana perangai orang-orang Quraisy waktu tersebut yang benci kepada Nabi SAW hanya kerana Nabi bawa Islam. Asal dia tak benci, dia kasih sayang kat Nabi, suka kat Nabi. Tapi kerana Nabi bawa Islam, bawa suruh sembah agama, sembah Allah, tinggalkan berhala, yang ni hadiah marah. Orang kita macam itulah fitrah ni. Saat kita tak sebut tentang agama Allah, boleh duduk sekali, dia akan sayang kita. Tapi saat kita tegur kata tak boleh buat macam ni, haram buat macam tu, dia akan mula berubah. Daripada sayang tadi akan berubah benci, dia geram, marah. Kena tegur, ajak buat benda baik. Ni tak kena ni. Jadi kita kalau ada orang ajak buat baik, orang tegur benda yang kita buat salah dan sebagainya, maka sepatutnya perasaan sayang tadi kena bertambah lagi sayang, bukan daripada sayang berubah dibenci. Tidak. Biar sayang semua orang tak apa. Sayang, tak ada masalah. Tuan-tuan ibu ayah sekalian, tak rugi kita buat baik dengan orang, tak rugi. Yang ruginya semua orang ni nak bergaduh. Dengan dia tu tak betul, dia ni tak betul, dia tu tak betul. Habis ha. Kalau semua tak betul, hang seorang betul, habis ha. Jadi kalau ada benda yang salah, ada benda yang silap, orang bawa kita nak pimpin balik ke jalan yang benar, maka sepatutnya perasaan sayang berubah lagi bertambah sayang. Tapi sebaliknya yang berlaku, saat disuruh tinggalkan benda yang tak elok, ajak buat benda yang elok, daripada sayang akan berubah jadi benci. Dia mula tak suka. Ini masalah. Jadi mudah-mudahan dapat kita ambil beberapa manfaat
daripada apa yang kita kongsikan pada pagi ini, insya-Allah. Jadi cukuplah, jangan lama-lama. Saya ada kenduri dan sebagainya, jadi kita tangguhkan dulu. Insya-Allah minggu depan 4 hari bulan kita akan sambung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kaum dia. Apa Nabi buat dakwah terang-terang, Nabi himpunkan keluarga, Nabi buat apa dan sebagainya. Macam mana Nabi ajak umat dia, kaum dia berdakwah macam mana ni. Nabi terus pergi tazkirah dengan, Nabi ceramah dengan. Nanti kita akan tengok bagaimana Rasulullah mengumpulkan keluarga dan memberikan dakwah kepada mereka. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan untuk kita sambung baginda mengumpulkan ahli keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah. Wallahu alam. Jumpa lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan berikan keampunan pada kita semua, dan berdoalah semoga kita sempat hidup sampailah bulan Ramadan yang berbaki lebih kurang lagi 15 hari pada sekarang. 15 hari pada sekarang kita akan jumpa Ramadan. 29 Syakban, hari Ahad kalau tak salah, hari Isnin. Bulan ni 30 Syakban kot. 29 Syakban mereka akan teropong. Nak teropong tak teropong 29 hari bulan. Dia tak boleh teropong 28, dia tak boleh teropong 30, dia kena teropong 29. Siapa nak teropong ni? Ahli falak. Ahli pelek tak duduk teropong bah. Kita duduk tang ni. Tunggu mereka teropong, mereka bagi tahu nampak tak nampak nak bulan. Kalau nampak, puasa. Tak nampak, genap 30 Syakban, maka lepas 30 kita akan sambut awal Ramadan. Jadi korang pada 15 hari pada sekarang, insya-Allah kita akan jumpa dengan Ramadan. Ibu-ibu perkuatkan mental, kuatkan stamina, dan bagi ada kekuatan dan bersedia untuk kita pecut dalam Ramadan dengan pelbagai ibadah. Target siap-siap dah apa nak buat ni. Duit banyak mana nak perhabis dalam Ramadan, nak sedekah. Selawat banyak mana nak guna. Khatam berapa kali nak dapat ni. Bagi ada target. Bagi ada target nak masuk Ramadan. Orang putih sebut, bahawa saya terjemah siap-siap. Orang ada satu pepatah orang putih kata apa? Kalau kamu gagal untuk merancang, kamu dah merancang untuk gagal. Ni orang putih sebut. Saya tak mau sebut orang putih, takut tuan-tuan ibu-ibu tak faham. Jadi saya terpaksa terjemah siap-siap. Yang sebenarnya saya tak erti nak sebut. Tapi takut bunyi pelik lagi, terjemah siap-siap. Kalau kamu gagal merancang, kamu telah merancang untuk gagal. Jadi gagal nak plan apa, nak Ramadan apa, nak buat macam mana. Dia tak plan. Dia gagal nak rancang, nak buat sekarang-sekarang. Masuk Ramadan, gagal terus. Dia dah rancang untuk gagal dalam Ramadan. Biar ada perancangan. Berapa banyak nak perhabis Ramadan ni. Kalau sebelum ni duk main buh tabung dalam tabung kampung pelet ni duk buh RM5, RM1, RM5, Ramadan tak boleh mengindah angka tu. Kena target berapa nak buh ni. Ramadan kan banyak setahun, sebulan ni. Kalau Ahad 4 kali ya, Ahad. Jadi kalau sebelum ni duk buh RM5, takkan Ramadan buh RM5 kak? Bagi beza RM10 kak? Naik RM50 kak? Maknanya kita ada plan siap-siap dah untuk kita bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Wallahu alam, mudah-mudahan ada manfaat. Saya mohon ampun maaf kasar bahasa, silap cakap dan sebagainya. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Ada masa lapang berpanjang, kita bertemu lagi pada masa akan datang. Semoga Allah merahmati dan berikan keampunan pada kita semua. Aqulu qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.